Hubungan yang umum di antara orang Melayu dan kelompok orang asli ialah pertukaran hasil hutan dengan produk orang Melayu seperti kain, senjata, garam dan sebagainya. Terdapat juga hubungan perkahwinan sesama orang Melayu dan orang asli. Dua riwayat yakni riwayat Melayu Kinta dan legenda Mawas dan Siamang. Kedua-dua riwayat ini mengandungi banyak maklumat berharga berkenaan hal ehwal kehidupan orang Melayu dan orang asli pada masa silam. Satu riwayat Melayu Kinta. Legenda ini menceritakan asal-usul hubungan orang Melayu yang digelar orang Baro dan orang asli yang digelar orang Darat. Legenda ini menyebutkan bahawa pada masa dahulu, orang Melayu dan orang Darat tinggal bersama di satu tempat. Kemudian terjadinya banjir besar, yang mana kedua-dua puak ini lari menyelamatkan diri masing-masing dari bencana itu. Orang Melayu menyelamatkan diri ke kawasan rendah atau disebut sebagai Baro, maka dari sini orang Darat memanggil mereka sebagai orang Baro. Sebaliknya, oleh kerana orang Darat bergerak ke kawasan pedalaman, maka sebab itulah mereka digelar orang Darat. Setelah beberapa lama, akhirnya banjir itu surutlah. Maka kedua-dua puak tadi bertemu kembali dan bersama-sama membuat satu perayaan. Dalam perayaan itu, satu pertandingan berenang diadakan di sebuah tasik di mana setiap seorang perenang dari puak masing-masing akan berenang sambil memegang satu surat, manuskrip atau inskripsi yang menyimpan maklumat asal-usul mereka. Namun apabila kedua-duanya sampai ke tengah tasik, ribut petir telah melanda dan surat yang dipegang oleh perenang orang Darat telah hilang dalam ribut itu. Ini menyebabkan orang Darat kehilangan warisan bertulis mereka. Sebaliknya, orang Baro masih mengekalkan surat mereka, maka sebab itulah keturunan orang Baro lebih cerdik dari keturunan orang Darat. Dengan ini, orang Baro perlulah selalu menjenguk orang Darat atau menjaga mereka, manakala orang Darat pula perlu memberi bantuan kepada orang Baro. Dua legenda Mawas dan Siamang. Legenda ini didapati dari orang Semang dipercayai orang Lano di Ijuk selama dalam negeri Perak. Ia dikumpulkan oleh pertama H. Evans pada tahun 1913. Menariknya, menurut Paul Sylvester, seorang pengkaji, legenda ini turut dikongsi oleh orang-orang Jahai di Perak dan orang Kintak di Kedah. Namun ada sedikit variasi, contohnya yang membakar rumput itu ialah Raja Beruk. Suatu hari Raja kepada Mawas yakni Raja Mawas bertempur dengan Raja kepada Siamang yakni Raja Siamang di negara tempat nenek moyang kami tinggal. Nenek moyang kami melarikan diri dari tempat itu ketakutan akibat perang itu dan menyembunyikan diri di dataran yang diliputi oleh rumput. Raja Mawas mengalahkan Raja Siamang dan kemudiannya bersama-sama rakyatnya melarikan diri dan bersembunyi di dataran yang sama dengan nenek moyang kami bersembunyi. Raja Mawas datang dan membakar rumput di dataran itu dan Raja Siamang dan pengikutnya melarikan diri dan melintasi Sungai Perak. Nenek moyang kami tidak melarikan diri, menyembunyikan diri dalam lubang landak untuk menyelamatkan diri dari api. Walaupun demikian, api itu menghampiri mereka dan membakar rambut mereka, dan itulah sebabnya mengapa kami, keturunan kami, mempunyai rambut keriting hingga ke hari ini. Selepas perang berakhir, Raja Segala Beruk yakni Raja Beruk menjadi hakim antara Puak Siamang dan Puak Mawas. Dan dia memberikan penghakiman bahawa Siamang harus berdiam di tepi selatan Sungai Perak dan Mawas di sebelah utara. Dan dengan demikianlah keadaan mereka sampai ke hari ini, walaupun sebelum ini kedua-dua puak itu tinggal di sebelah utara. Nenek moyang orang Melayu ketika peperangan ini terjadi, melarikan diri ke hilir, membawa sudu nasi bersama mereka. Dan itulah sebabnya orang Melayu menggunakan sudu sendut dalam memasak nasi mereka. Nenek moyang kami melarikan diri ke hulu membawa tongkat, dan itulah sebabnya mengapa kita masih menggunakan tongkat untuk menggali ubi di dalam hutan. Cerita di atas tidak menampilkan kisah orang Melayu pada awalnya, hanya kisah konflik antara Puak Siamang dan Puak Mawas. Serta bagaimana moyang orang Semang menyelamatkan diri. Kemudian barulah muncul kisah orang Melayu yang rupa-rupanya turut menyelamatkan diri daripada peperangan itu. Ini menunjukkan seolah-olah Semang dan Melayu tinggal di tempat yang sama dan terkesan dengan peperangan tersebut. Dalam kedua-dua riwayat, telah disebutkan bahawa orang Melayu dan orang asli pernah tinggal dalam satu komuniti atau satu kawasan penempatan. Dalam riwayat Melayu Kinta, bencana yang berlaku adalah banjir, manakala dalam legenda Mawas dan Siamang, bencana yang terlibat adalah peperangan.
Dalam riwayat Melayu Kinta, orang Melayu berhijrah ke kawasan lebih rendah, manakala orang asli berpindah ke kawasan pedalaman. Dalam legenda Mawas dan Siamang, orang Melayu berhijrah ke hilir, manakala orang asli berhijrah ke hulu. Dalam riwayat Melayu Kinta, kedua-dua kaum, yakni orang Melayu dan orang asli, memiliki artifak berbentuk surat yang mengandungi maklumat asal-usul mereka. Dalam legenda Mawas dan Siamang, penyebutan tentang sendok nasi dan tongkat itu melambangkan budaya dan teknologi yang diwarisi oleh Semang dan Melayu, di mana orang Melayu mengamalkan budaya pertanian, manakala orang Semang mengamalkan budaya mencari hasil hutan. Kewujudan kedua-dua riwayat lisan yang menyebutkan perihal hubungan orang Melayu dan orang asli ini membuktikan bahawa orang Melayu telah pun wujud seiring dengan orang asli sehingga rekod hubungan ini dirakamkan dalam riwayat lisan. Kedua-dua riwayat ini juga jelas menyebutkan orang Melayu dan orang asli yang dahulunya hidup bersama-sama, kemudian dipisahkan oleh satu kejadian yang merubah faktor sosial, ekonomi dan sejarah kedua-duanya. Dengan kemajuan dalam pelbagai bidang seperti linguistik, antropologi, genetik, dan arkeologi memungkinkan apa yang dirakam dalam kedua-dua riwayat lisan ini memiliki nilai sejarah yang tersendiri.